Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala syekhuna Syekh Muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi asrarihim wa bi barakatihim fid daraini amin Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala kasihkan kepada kita untuk terus hidup dan merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang yang paling sempurna imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan kita yang mana apabila Allah Subhanahu wa taala uji seseorang ini, mereka bersyukur kepada Allah. Apabila mereka dikasih kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa kepada Allah. Dikasih kesenangan, mereka lupa kepada Allah. Dan tengah hari ini kita bahas sedikit sebanyak tentang kurban ataupun sedekah. Di musim-musim sekarang ini ramai orang bertanya dengan kita, korban atau sedekah. Ya, maka jumhur ulama bahawasanya korban ini mazhab Syafi'i, korban ini adalah sunnah muakkad. Sunnah yang dituntut akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah muakkad. Sunnah ini ada mazhab menyatakan wajib. Ada mazhab menyatakan sunnah muakkad. Pernah berlaku kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Dia pernah 1 tahun tidak korban. Mengambil hadis yang sama. Akan tetapi ada mazhab menyatakan wajib. Dan kita mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Dan Nabi Muhammad menyatakan, barang siapa yang mampu untuk berkorban, kalau dia tidak mahu korban, maka dia jangan menghampiri tempat solatku. Tempat solat. Mana ancaman ini besar, berat bagi orang yang mampu. Mana lebih afdal di pandemik dalam keadaan kita sekarang ini, mana lebih afdal? Korban ataupun sedekah? Ya. Dulu hukum ini akan berubah di satu masa, di satu zaman. Hukum ini boleh berubah, difatwakan oleh para ulama, itu boleh berubah. Memang kita tengok, memang kita tahu bahawasanya korban ini hanya berlaku 10 Zulhijjah. Berlaku 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Maka 10 Zulhijjah ini diistimewakan akan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di hari-hari yang lain. Mana kalau 1 tahun itu hanya itu yang diistimewakan akan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diistimewakan akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumhur ulama menyatakan kurban ini benda yang tak dapat tidak bagi orang yang mampu, maka korban. Jadi di masa kita sekarang ini, ya kan, kebiasaan mampu kedua-dua. Yang lebih baik korban, sedekah. Ini yang paling bagus. Yang paling bagus korban, sedekah. Ini yang paling bagus. Yang paling afdal korban, sedekah. Ini. Jadi di Malaysia sekarang ni kebiasaannya orangnya mampu. Kebiasaannya mampu. Mereka ini mampu, dua-dua ini mereka mampu.
Kebiasaan dua-dua ini mereka mampu. Kedua ini mereka mampu. Kebiasaan mampu. Siapapun mampulah. Ada yang tidak mampu. Ada yang tidak mampu. Ada yang tidak mampu. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Bagi orang yang mampu melakukan kedua-dua ini memang cukup hebat. Memang cukup bagus. Cukup bagus adalah melakukan kedua-duanya. Melakukan kedua-duanya. Para ulama menyatakan apabila kamu korban, contohnya kita keluar duit kita 1,000 untuk beli daging, korban daging. Contoh untuk keluar beli daging ataupun satu bahagian kambing beli, terus dibagikan kepada para miskin, orang-orang yang susah. Tapi ulama sekarang ini menyatakan bahawasanya sekarang ini manusia memerlukan duit daripada segala-galanya. Manusia memerlukan duit. Kadang-kadang kalau kita sampai daging milik mereka, dia boleh jual daging tersebut. Akan tetapi sekarang ini memerlukan duit. Memerlukan duit untuk beli beras, untuk beli telur, untuk beli sayur, untuk beli ikan dan segala-galanya. Jadi di kalangan kita ini berbeza pendapat. Banyak pendapat yang kita tahu bahawasanya banyak pendapat menyatakan yang ini lebih baik, yang ini lebih baik, yang ini lebih baik. Pendapat yang menyatakan seperti itu, pendapat yang terdahulu. Yang mana tidak berlaku kesusahan seperti sekarang. Yang mana tidak berlaku kesusahan seperti sekarang. Kalau berlaku susah sekarang, mana lebih afdal? Dikaji para ulama yang difatwakan bahawasanya lebih afdal itu menolong jiran atau orang susah, kasih kenyang kepada mereka. Ini lebih afdal. Lebih bagus. Dan banyak pendapat. Kita tak menyatakan ini. Ada pendapat memberatkan tentang kurban ini lebih baik daripada sedekah. Ada pendapat menyatakan sedekah. Pendapat ini dia tidak lihat ahwal keadaan. Sekarang ini di dunia berlaku pandemik. Dalam keadaan susah ada orang yang bunuh diri. Ada orang yang nak selesai masalahnya ini sanggup bunuh diri mereka. Dia sanggup bunuh diri, keluar ke sana, bunuh sana sini. Maka yang sedekah ini lebih baik. Bagaimana kalau orang keluar korban di luar negara? Mungkin dia mampu. Sedekah dia buat, korbannya dia buat. Korban ini buat. Sebab hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan barang siapa yang berkorban, maka pahala yang diperolehi sebanyak bulu yang ada binatang yang dia korban tersebut. Bulu yang ada pada binatang tersebut. Ini pahalanya. Dan sedekah juga sama. Sedekahnya sama. Yang korban yang tidak boleh seperti ini. Seorang ini menanggung ibunya dalam keadaan miskin, tidak ada tanggungan. Ibunya ini tidak ada tanggungan. Hanya dia sahaja yang menanggung ibunya. Tidak ada kasih nafkah selain daripada dia. Jadi dia nak buat korban, sedangkan dia nak nafkahkan ibunya, maka korbannya itu tidak. Mana lebih wajib? Wajib menafkahi orang tua dalam keadaan dia tidak ada orang yang nafkahi. Contohnya orang tua kita dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah, fakir. Mereka dalam keadaan susah. Jadi anak seorang lelaki ini, ia menafkahkan ibunya. Ternyata sampai dia korban tu sunat muakkad, sedangkan tanggung orang tua ini adalah wajib. Maka didahulukan benda yang wajib daripada sunnah. Banyak di kalangan kita ini kejar-kejar sunnah, akan tetapi wajibnya itu tertinggal. Contoh, bangun solat tahajud, dengar ceramah, terus baca Al-Quran, akan tetapi solatnya tidak solat. Ini keliru. Ini sesuatu yang membuatkan keliru orang. Kejar akan sunnah, tinggal yang wajib. Maka nafkahi orang tua ini, menafkahi orang tua yang tidak ada adik-beradik yang lain menafkahinya, maka kita boleh tinggal akan kurban tersebut. Kita boleh tanggung orang tua tersebut. Itu wajib. Tapi masalah kita sekarang ini adalah kesusahan. Dan ulama menyatakan bahawasanya tolong orang itu lebih afdal. Ada menyatakan riwayat atau kama qalal hadis, atau kalangan ulama menyatakan bahawasanya mana orang yang kasih makan kepada perut orang yang lapar ini lebih afdal daripada orang ini meninggal di depan Kaabah.
kasih makan kepada seseorang ini dalam keadaan susah, dalam keadaan memerlukan makanan, ini lebih baik daripada meninggal di depan Kaabah. Ini lebih afdal, lebih baik. Bagaimana dalam saat-saat kondisi kita ini? Kondisi kita ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Maksudnya barang siapa yang nafkahkan, barang siapa yang memberi kepada seseorang hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti dalam saat-saat dia memerlukan harta. Ingat, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Barang siapa yang memberi, tak kiralah pakaian, makanan, tempat tinggal, kedudukan, semua kepada orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti kepada orang tersebut. Kerana apa? Salah satunya sedekah ini, apabila seseorang ini melakukan sedekahnya, Allah Subhanahu wa taala kasih dua kemuliaan kepadanya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala kasih ketenangan dan tambah akan hartanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kasihkan kemudahan ketika dia susah. Yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala kasih apabila dia bantu seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala kasih dua kepadanya. Yang pertama, ketenangan, tambahkan rezeki, ya kan? Yang kedua adalah apabila dia ni susah, ya kan? Allah Subhanahu wa taala akan simpan satu nikmat yang dia pernah bantu orang dan Allah akan tolong dia. Tolong dia. Di dalam Quran menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Dalam Quran menyatakan bahawasanya kamu tidak sekali-sekali sampai satu peringkat atau ke peringkat sempurna di dalam kehidupan kamu, melainkan kamu keluarkan harta yang kamu paling cintai, paling kita sayang. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Contohnya sekarang ini kita memerlukan, kita juga memerlukan duit. Kita memerlukan duit juga sekarang ini. Semua orang memerlukan duit. Semua orang memerlukan duit. Ya. Kita sayang ini kalau kita nak keluar duit, kita memerlukan duit. Tapi kita bataskan. Ada orang yang lebih susah daripada kita. Ya, kita ambil duit kita tersebut, kita sayang ini, kita kasihkan kepada orang. Ingat, Allah akan angkat darjat kita. Allah akan kasih ketenangan kepada kita. Allah tambahkan rezeki kepada kita. Dan Allah akan tolong kita saat kita susah. Manusia ini tidak ada yang senang sempurna. Ada waktu-waktunya tak kala kita ni susah. Ada waktu tak kala kita ni susah. Siapa yang nak membantu kita kalau kita susah? Kalau kita tidak pernah membantu orang. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Begitu juga dengan kurban 10. Ni sekarang ini 10 Zulhijjah ini. Yang lebih baik yang saya jelaskan tadi adalah yang lebih baik korban juga korban, sedekah juga sedekah. Tapi kalau orang tak mampu untuk korban dua-dua, maka dalam keadaan sekarang ini keluarkanlah sedekah. Sebab apa? Sebab kita tengok bahawasanya sekarang ini banyak orang bunuh diri. Nak selesaikan masalahnya bunuh diri. Sedangkan al-muslim akhul muslim. Muslim ini adalah saudara muslim yang lain. Muslim ini adalah saudara muslim yang lain. Akan tetapi kita tidak boleh tolong orang. Kita jangan bimbang kalau kita tolong orang. Kita jangan bimbang kita tolong orang. Pernah, ini kisah. Ingat cerita ini, kisah ini. Kisah ini berlaku pada zaman Bani Israel. Ya, pernah berlaku di zaman Bani Israel. Yang mana Bani Israel ini ada satu wanita yang diceritakan pelacur. Ya kan? Ini bukan kita cerita tentang wanita tersebut. Kita cerita tentang apa? Tentang di dalam kitab Bukhari. Imam Bukhari diceritakan bahawasanya ada orang lelaki. Ada orang lelaki yang mana berjalan di padang pasir. Seseorang lelaki yang mana berjalan di padang pasir. Dia berjalan di padang pasir dalam keadaan haus, dahaga, lapar, kepanasan. Tidak ada air. Dalam keadaan Allahu Akbar, dalam keadaan ujian yang Allah SWT kasihkan kepadanya itu luar biasa. Ini seorang lelaki. Diceritakan di dalam kitab Sahih Bukhari.
Imam Bukhari. Diceritakan bahawasanya seorang lelaki ini berjalan di padang pasir dalam keadaan penat, kehausan, lapar dan keadaan panas. Lalu orang lelaki ini bertemu satu perigi, lalu orang lelaki ini turun daripada perigi tersebut untuk minum air tersebut. Turun dalam perigi tersebut minum air. Bila minum air, orang lelaki ini sudah kenyang, dia naik perigi tersebut untuk teruskan perjalanannya. Untuk teruskan perjalanannya ke satu tempat, ternyata baru naik daripada perigi tersebut terlihat satu ekor anjing. Terlihat satu ekor anjing yang mana dalam keadaan haus. Dalam keadaan dahaga, terkeluar akan lidahnya. Lalu orang lelaki tersebut turun kali yang kedua. Daripada perigi tersebut, mengambil khuf, kasut kulitnya itu, ya kan? Diambil air di dalam perigi tersebut dan digigit. Dia gigit kasut tersebut untuk dia naik daripada perigi tersebut. Dalam keadaan susah. Dia naik daripada perigi tersebut sampai tempat anjing, dia kasih minum kepada anjing. Apabila dia kasih minum kepada anjing, kedudukannya, darajatnya, semua, maka Allah SWT angkat darajatnya. Itu kalau kita tolong binatang. Ini kita tolong binatang. Kalau kita tolong manusia yang bertauhid, yang menyatakan Allah, yang menyatakan la ilaha illallah, bagaimana? Bagaimana? Dan keadaan pandemik sekarang ini, semuanya orang susah. Kadang-kadang orang malu nak minta. Kadang-kadang orang malu. Jadi kita ini ada sifat. Mana lebih afdal sedekah ini? Afdal sedekah ini adalah ketika dalam keadaan dia susah. Sekarang ini semua dalam keadaan susah. Saya susah, orang penonton ini susah, itu susah, ini susah, semua susah. Dalam keadaan kamu susah, kamu lepaskan hartamu di jalan Allah. Ini lebih afdalnya sedekah. Sebaik-baik sedekah adalah orang itu susah, tapi dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ini lebih baik. Tapi kalau orangnya senang, dia senang. Hidupnya senang, dia keluar sedekah. Ini normal, ini biasa. Kita contoh kita ada 100 ribu, kita keluar 1 ribu. Itu normal. Yang bagus di sisi Allah adalah orang yang ada 100 ringgit, dia sedekah 50 ringgit. Dia ada 100 ringgit saja, tapi dia sedekah 50 ringgit. Ini lebih baik. Sebab apa? Dalam keadaannya ini susah, akan tetapi dia keluar juga hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia jual juga di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Hakadha. Dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah. Jadi kita bahas tentang sedekah sebab nanti kita bahas tentang kurban. Di saat ini. Jangan keliru, jangan potong video saya ini. Video saya ini jangan potong. Nanti apabila bagi tahu bahawasanya sedekah ni lebih baik daripada daripada kurban, maka orang akan kecam saya. Sebab jumhur ulama menyatakan bahawasanya korban ini lebih baik sebab korban ini 10 Zulhijjah. Korban ini adalah 10 Zulhijjah. Jadi kalau kerat video ini, maka orang akan lihat bagaimana Zahari yang menyatakan seperti ini. Ini kondisi keadaan. Kita bahas keadaan. Ada yang orang berpegang kepada bahawasanya susah bagaimanapun jiran, janji aku korban. Susah bagaimanapun janji aku korban. Sebab korban ini ada satu hari yang mana tidak ada Zulhijjah. Pada hari raya Adha, tidak ada di hari-hari yang lain. Maka hari sedekah itu boleh. Kan saya dah bagi tahu tadi bahawasanya lebih baik, lebih afdal adalah sedekah, korban, sedekah. Sedekah contohnya korban, satu ekor kambing dan sedekah lebih baik. Ya kan? Tapi kalau antara satunya, kalau kita tak mampu, kita ambil satu je lah. Dengan keadaan sekarang, ini seperti itu. Tapi kalau orang kerat video saya ni, menyatakan Ustaz Zahari menyatakan korban sedekah ini lebih baik daripada kurban. Ini kondisi keadaan. Kita bahas keadaan sekarang ini. Sekarang ini memerlukan sampai orang bunuh diri, sampai orang memerlukan, tak ada makanan. Saya dapat sering panggilan. Saya juga dapat sering panggilan daripada orang. Kadang-kadang mesej daripada orang nak minta hanya RM20 untuk beli beras dan telur. Anda minta RM30. Setiap hari orang minta seperti itu. Apabila saya seperti itu, ya kan? Pernah, ni pengalaman saya dalam keadaan pandemik macam ni. 2 minggu lepas saya ini tak sihat. Pergi ke hospital. Bila kita pergi hospital,
Cek apa semua, buat ini, suntik apa semua, semua buat, habis dalam 200 lebih, 300 lah. 300. Saya bawa anak buah saya ini, bawa saya pulang, saya menangis dalam kereta. Saya menangis dalam kereta, saya menyatakan, Allahu Akbar. Jadi anak buah saya bertanya kepada saya, kenapa Ustaz menangis? Ya Allah, bagaimana dalam keadaan orang sakit, tapi tidak ada duit untuk obat? Bagaimana? Bagaimana dalam keadaan kalau dia kena sakit, ini, tapi tidak ada duit untuk nak pergi klinik. Tidak ada duit untuk nak obatnya. Pasti dia akan menanggung kesakitan itu berpanjangan hingga sakit itu akan hilang. Hingga sakit itu akan hilang. Tapi kalau kita ada duit, kita pergi ke sana, suntik atau makan obat, ya kan? Kita pulang dalam keadaan berkurang sedikit. Memang kita tawakal kepada Allah. Tapi saya menangis itu yang saya fikirkan bahawasanya bagaimana keadaan manusia apabila dia jatuh sakit sedangkan dia tak ada duit. Dia tidak ada duit nak untuk obatnya. Bagaimana? Pasti sakitnya itu berpanjangan. Hilang sakitnya baru merasakan nikmat. Memang benar sakit itu adalah nak dapat pahala di sisi Allah. Cuba kita kena sakit. Cuba kita kena tengok sakit. Macam mana keadaan? Sampai saya berfikir. Ada orang mesej saya bahawasanya, Ustaz, saya nak pinjam RM30. Tak payah pinjam, ambil je lah. Saya mampu. Ya kan? Ada RM40, ada RM50 nak beli beras, nak beli apa semua dalam keadaan sekarang ini. Kadang-kadang orang ini malu. Orang ini malu. Adakah kita tengok kaum muslimin ini gembira? Kita tidak gembira? Pasti kita gembira. Apabila kita melihat seseorang ini gembira, di antara ukhuwah, di antara Islam sama Islam, pasti kita gembira. Jadi kita nak kurbankan kambing tersebut hanya kasih kepada orang yang tertentu, akan tetapi orang jiran kita sanggup seperti ini dalam keadaan sakitnya. 2 hari lepas ada orang mesej saya memerlukan duit. Memerlukan sedikit. Ya kan, duit. Seperti mana nak tolong anaknya sakit 2, 3, 4 hari, ada yang seminggu sakit. Jadi kita memandang anak kita apabila sakit, kita tergegas bawa anak kita ke hospital. Tergegas bawa anak kita ke rumah sakit. Untuk apa? Sembuhkan mereka. Kita tidak sanggup untuk melihat anak kita dalam keadaan lapar dan sakit. Kita tak sanggup. Tapi bagaimana kita tidak duduk kondisi orang yang tidak ada harta, yang tidak ada duit. Mereka tidak ada duit. Mereka melihat dengan air mata mereka. Mereka akan melihat dengan air mata mereka dalam keadaan sakit dan lapar. Pepatah menyatakan, andai kata kamu lapar, kamu boleh tahan. Tapi kalau kamu lihat anak dan isteri kamu, ibu kamu lapar, terlentang, memerlukan makanan, adakah kamu sanggup? Kamu tidak akan sanggup. Jadi siapa yang membantu mereka ini kalau bukan kita? Siapa yang akan membantu mereka kalau bukan kita? Jadi hulurkan sesuatu yang saat orang memerlukan. Kita merasakan nikmat seperti mana nikmatnya orang yang Allahu Akbar, ya Karim. Ini kita harus ambil pedoman daripada perkara tersebut. Kita harus renung perkara tersebut. Renung tersebut. Allah menyatakan, kalau kamu kasih kepada seseorang hartamu, maka aku akan ganti apa yang kamu kasihkan. Dan Allah menyatakan bahwasanya kamu tidak akan jadi sempurna orang yang muslimin, mukminin. Orang yang sempurna di sisi Allah imannya, melainkan orang yang mengeluarkan barang yang dia cintai, sayang, keluarkan kepada orang. Cuba kita tengok bahawasanya dalam keadaan pandemik sekarang ini bagaimana. Coba kita tengok. Kita pandang. Juga kita mempunyai anak-anak yatim di madrasah. Kita mempunyai orang-orang susah. Kita memperlukan persekitaran kita. Bagaimana dalam keadaan mereka bagaimana? Adakah air mata kita tidak pernah keluar menetes untuk memikirkan keadaan mereka tidak seperti mana keadaan kita? Keadaan kita tidak pernah fikir bahawasanya mereka bagaimana. Contohnya Ustaz Abid Liu, kita tengok dia. Masya Allah. Moga-moga Allah SWT angkat darajatnya, kedudukannya. Moga-moga Allah SWT panjang umurnya. Moga Allah SWT tambah rezeki kepadanya agar dia boleh tolong orang yang persekitaran tersebut. Dia tolong orang. Sampai-sampai membuatkan jiwa saya terkesan. Dia pergi di satu rumah, dia menyatakan orang ini terlentang, tidak ada orang yang pedulikannya. Mungkin orang terlepas pandang. Ustaz Abid Liu datang ke situ. Ya kan? Cerita kepada Pak Cik tersebut, dia menyatakan, Pak Cik, berdosa saya Pak Cik kalau saya tinggal Pak Cik dalam keadaan seperti ini. Siapa saya nak jawab di depan Allah? Apa yang saya nak jawab di depan Allah kalau saya tinggal Pak Cik dalam keadaan seperti ini Pak Cik? Siapa saya nak jawab di depan Allah?
Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tanya, berdosa saya, akhirnya ditanggung orang tersebut. Itu kata-katanya itu membuatkan kita terkesan di dalam jiwa kita. Ya Allah, kamu kasih rezeki kepadaku, aku boleh tolong seperti itu. Seperti itu. Ustaz Abi Liu, Masya Allah. Kita doakan Allah tambahkan rezeki kepadanya. Tambah segala. Walaupun saya tidak kenalnya. Tapi kita tengok dia, Masya Allah. Ini orang buat, di kalangan kita ini aneh. Sunnatullah. Orang nak buat baik pun dikencang. Orang nak buat baik, itu normal, itu biasa. Kena sabar, memerlukan kesabaran. Nak buat baik, memerlukan kesabaran. Seperti itu, kita doakan. Ustaz Abi Liu, kasih Allah Ta'ala kasih rezeki melimpah luas, kasih kesihatan, kasih semua. Itu. Hakadha. Ini sedekah, ini penting. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan an Ali, daripada Sayyidina Ali, menantunya Nabi radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bis sadaqatin fa innal balaa la yataqattaha. Hadis ini coba kita lihat. Badiru bis sadaqatin fa innal balaa la yatakhattaha. Cuba tengok hadis ini. Riwayat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bersegeralah kamu untuk memberi sedekah kepada orang. Sesungguhnya bala yang datang untuk menimpa ilmu akan terhalang dengan sedekah yang kamu tersebut. Apa maksudnya? Apabila kita sedekah kepada orang, bala yang akan nak menimpa kita itu Allah bentengkan. Allah benteng. Allah sekat. Allah lindung kita setelah kita sedekah, maka Allah akan lindung kita. Dan riwayat yang mengatakan bahawasanya al-bala la yakhatta'u sadaqah. Bala ini tidak boleh melonjak atau melangkah setelah kita sedekah. Setelah kita sedekah, bala ini tidak boleh melangkahi sedekah kita tersebut. Ini penting. Di kalangan kita susah. Kadang-kadang kita lihat. Cuba kita lihat manusia dengan mata hati. Orang yang senang yang ada di luar sana. Cuba kita lihat manusia sekeliling kita yang tidak makan. Kita lihat dengan mata hati kita. Kita lihat dengan mata hati. Kita jangan lihat dengan keadaan. Kita lihat dengan mata hati kita. Bagaimana mereka? Kalau mereka sakit, bagaimana? Kalau mereka lapar, bagaimana? Cuba kalau kembalikan kepada kita saat-saat kita senang. Satu masa Allah uji kita dalam keadaan kita susah. Allah uji kita susah. Bagaimana siapa yang nak membantu kita dalam keadaan kita tidak pernah membantu orang? Bagaimana? Kadang-kadang ini berat. Nak bantu seseorang ini berat. Cukup berat. Sebab apa? Sebab fikir tentang dunia. Kalau aku kasih kepada orang, bagaimana? Kalau aku kasih kepada orang, bagaimana? Bagaimana keadaan? Allahu Akbar. Tidak fikir. Setiap hari saya bertemu dengan orang-orang yang susah. Bertemu dengan orang-orang yang susah. Seperti itu. Maka ada riwayat menyatakan bahawasanya 4 golongan. 4 golongan ni Allah akan angkatnya dan Allah akan naik darajatnya dan Allah akan kasih kemuliaan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. 4. Kata Nabi Muhammad, yang aku bagi tahu 4 ini, 1 je yang celaka, yang 3 ini yang selamat. Apa makna perkara tersebut? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala kasih ilmu kepada seseorang, lalu kasih harta kepada seseorang. Ilmu Allah Subhanahu wa taala kasih dan harta Allah Subhanahu wa taala kasih. Ilmu ini menjaga harta tersebut. Orang seperti ini Allah SWT kasih ilmu kepadanya. Yang pertama ilmu, dan Allah SWT yang kedua Allah SWT kasih harta kepadanya. Ini yang pertama, ilmu dan harta. Allah SWT kasih ilmu kepadanya, Allah Ta'ala kasih harta kepadanya. Dan orang ini mempunyai ilmu dan harta ini dia menghakimi. Dia letak hartanya di mana. Kalau orang ini mempunyai ilmu, maka hartanya ini dibuang di mana? Dibuang tempat-tempat yang menyelamatkannya. Kasih sedekah kepada anak-anak yatim. Kasih ke orang yang memerlukan makanan. Sebab ilmu ini membuatkan hartanya ini jadi bagus. Jadi bagus di sisi Allah kerana ilmu. Orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, kedudukannya, hartanya ini dikasih silaturahmi. Kerana harta menyebabkan kita jadi silaturahmi. Benar? Benar.
Karena harta ini kita menjadikan silaturahmi. Kita tidak kenalnya. Tapi kerana kita ada harta, kita ada ilmu dan kita ada harta dan kita kasih kepadanya, kita jadi saudara yang dekat kepadanya. Kita bertambah dekat. Itu silaturahmi. Silaturahmi yang bagus, yang baik sepatutnya. Ya. Dikasih ilmu dan dikasih harta, yang jaga harta ini adalah ilmu. Kasih yang tempat-tempat yang baik. Kasih yang tempat-tempat yang bagus. Harta tersebut dikawal oleh ilmu tersebut. Kedudukan seperti ini, maka Allah SWT akan angkat kedudukannya di sisi Allah. Allah akan angkat dan Allah akan buat dalam satu syurga. Dan syurga ini bilik-biliknya, kamar-kamarnya boleh lihat di depan orang luar boleh lihat di dalam. Keistimewaannya luar biasa. Di dalam syurga, orang seperti ini. Yang pertama adalah yang Allah SWT kasihkan kepada seseorang, ya kan? Yang paling bagus kata Nabi Muhammad, yang pertama Allah SWT kasih ilmu dan diiringi dengan harta. Kerana ilmu inilah, harta ini akan menjadi silaturahmi. Pergi ke sana, kebaikan. Yang pertama ini, kedudukannya ini spesial di sisi Allah SWT. Yang kedua, orang yang dikurniakan oleh Allah harta, tidak juga tidak diberi ilmu. Dikasih harta. Yang kedua ini Allah SWT tak kasih dia ini ilmu dan tak kasih dia harta. Yang kedua ini Allah SWT tak kasih dia ilmu dan dia tidak kasih harta orang fakir miskin. Ilmu dia tak ada, harta dia tak ada. Akan tetapi kata Nabi Muhammad, niatnya ini mengalahi yang pertama. Niatnya ini mengalahi yang pertama. Kerana apa? Kalau aku ada harta, kalau aku ada ilmu, aku akan sampaikan ilmuku. Kalau aku ada harta, aku akan bagi semua hartaku kepada orang miskin. Maka kedudukan yang kedua ini di sisi Allah sama kedudukannya, darjatnya ini juga sama. Kita tidak ada ilmu dan kita tidak ada harta. Yang pertama tadi ada ilmu, ada harta. Yang kedua tak ada ilmu, tidak ada harta. Tapi niatnya ini mengalahi yang pertama. Maka kedudukannya ini sama, hebat. Kedudukannya ini sama hebat. Yang ketiga yang celaka, ya kan? Orang yang diberi akan Allah Subhanahu Wa Taala harta dan tidak diberi akan Allah Subhanahu Wa Taala ilmu. Allah Taala bagi dia harta dan Allah Taala tak kasih dia ilmu. Hartanya ini masya-Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hartanya ini masya-Allah, tak tahu pergi ke mana. Pergi ke maksiat, pergi tempat-tempat yang masya-Allah. Yang mana Allah SWT murka, pergi ke tempat-tempat Allah SWT murka. Dikasih harta, tapi Allah Ta'ala tak kasih dia ilmu. Kata Nabi Muhammad, yang ketiga inilah, hidupnya ini celaka dan kesusahan yang melanda. Allah SWT akan tanya, wa an malihi min aina iktasabahu mimma anfaqahu. Di mana kamu cari hartamu dan di mana kamu buang hartamu. Dia ada ilmu tapi tidak ada ilmu dia ada harta tapi dia tidak ada ilmu agama. Tidak ada ilmu agama. Ini hidup ni susah. Yang keempat, Allah SWT kurnia harta dan tidak juga kurnia ilmu, tidak kurnia harta. Kurnia ilmu tapi tak kurnia harta. Tadi dia kurniakan harta tapi tak kurnia ilmu. Ini kurnia ilmu, harta tidak ada. Yang keempat ini juga bagus. Dia sampaikan ilmunya, nak ada sedekah tidak mampu, tidak segala-galanya. Sedekah. Kata. Jadi kita buat benda yang baik. Maka yang mampu kurban. Tapi yang lebih baik di masa sekarang ini, ya kita ulang lagi, di masa sekarang ini. Sebab apa? Kurban ini benda yang bagus. Kurban ini benda yang diutamakan. Sebab tidak ada waktu-waktu yang lain kurban. Akan tetapi hukum akan berubah. Hukum akan berubah melihat keadaan kondisi. Kondisi. Ada ustaz-ustaz menyatakan bahawasanya kurban ini bagus. Beli kambing 1,000, beli daging kambing, terus sembelih kambing dibagikan kepada orang. Sekarang ini ulama menyatakan sekarang ini orang memerlukan duit daripada daging. Duit ini boleh beli beras, boleh beli telur, boleh beli sayur, boleh beli segala-galanya. Tapi daging nak jual lagi satu peringkat ke peringkat yang lain. Maka yang memerlukan, sangat-sangat memerlukan, ya kan? Maka sedekah itu lebih afdal, lebih bagus. Lebih bagus daripada kurban.
Ini saya bagi tahu bahawasanya sedekah lebih bagus daripada korban. Buat masa sekarang. Buat masa sekarang. Yang memerlukan sampai bunuh diri. Ya kan? Ya, memang majhur. Memang majhur ulama. Bahawasanya jumhur ulama bahawasanya korban ini bagus. Sebab dosanya itu boleh menghakis. Boleh menghapus segala-galanya. Akan tetapi dalam keadaan sekarang. Kita bahas dalam keadaan sekarang. Bagaimana kalau kita nak buat dua-dua? Lebih baik dua-dua. Korban, sedekah lebih baik. Tapi kalau orang tak mampu, ya buat seperti itu. Buat seperti itu. Pernah berlaku. Ini diceritakan bahawasanya pernah berlaku. Ini zaman mana wallahu alam, dia tidak terlalu riwayat yang zaman mana kita tidak tahu. Pernah berlaku ada tukang jahit kasut ni. Ini cerita ni. Ada seorang tukang jahit kasut. Dia jahit kasut berpuluh-puluh tahun. Simpan duit untuk pergi haji. Dia ni tukang jahit kasut. Fakir, miskin dia. Tapi dia hidupnya jahit kasut. Akhirnya cukup. Duitnya tersebut. Dia kumpul-kumpul cukup tersebut. Nak berangkat ke haji. Ini haji rukun apa? Rukun Islam. Nak berangkat ke haji, ternyata rumahnya itu, jiran rumahnya ini dalam keadaan lapar, tak makan. Mempunyai anak 2-3 orang, tak makan. Lalu dia ambil duit yang dia simpan untuk jahit kasut nak pergi ke Mekah, dikasih kepada orang tersebut. Lalu kedudukannya ini Allah SWT dapatkan pahala haji kepadanya. Sebab hadis menyatakan innamal a'malu binniyat. Kalau kita nak korban niat, nak korban, dia kan ternyata saat satu masa tengok orang susah ada di sebelah kita, kita ambil duit tersebut digantikan dengan sedekah tersebut, kita dah dapat pahala. Pahala korban itu dah dapat. Pahala korban itu dah dapat pahala korban tersebut. Kata. Pahala korban itu dah dapat. Jangan kita khawatirkan, jangan kita bimbang. Tolong orang itu lebih baik. Lebih baik. Orang tersebut habiskan duitnya itu, kasih kepada jirannya, lalu dia tak jadi pergi haji. Lalu Allah SWT angkat kedudukannya. Di sisi Allah SWT, Allah akan angkat kedudukannya kerana dia menolongi orang yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis menyatakan bahawasanya asyraful makhluqat. Manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna di sisi Allah SWT. Tu kalau tolong binatang yang lain itu dimuliakan oleh Allah, ya. Bagaimana kalau kita tolong manusia, masya-Allah. Hadis menyatakan bahawasanya selagi mana manusia itu hidup dalam ketenangan, memakai pakaian yang kamu kasihkan kepadanya, atau makanan yang membuatkan perutnya kenyang, ya kan, beribadah kepada Allah, maka selagi itulah kamu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kasih makan kepada orang yang memerlukan makanan. Saya lihat diri pengalaman kita dalam keadaan sekarang ini. Dalam keadaan begini. Kita kena banyak diri kita kepada Allah dalam keadaan sekarang ini. Dalam keadaan sekarang ini semua orang susah. Jadi kita banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang boleh menyelesaikan melainkan Allah yang akan menyelesaikan masalah kita. Jadi ulama menyatakan bahawasanya andai kata kalau kamu lihat ada orang kaya di satu tempat, kayanya, hartanya banyak. Tapi di tempat itu juga ada orang fakir, miskin, susah, tidak ada makanan. Ketahuilah bahawasanya orang kaya itu curi duit orang miskin tersebut. Apa makna curi? Maknanya duit yang orang kaya ini sepatutnya dia kasih kepada orang miskin tersebut. Sebab laluan, hanya Allah Ta'ala nak kasih ke pahala. Tapi kerana dia bakhil, kedekut, susah, pelit, medit, susah, maka dia tak kasih. Seperti itu. Kita minta doa kepada Allah agar kita ni suka menolong orang. Lihat orang itu dengan mata hati. Lihat orang itu dengan mata hati. Kita lihat memandang seseorang itu, cuba kita memandang diri kita. Contohnya diri kita dalam keadaan senang. Bagaimana kita memikirkan bahawasanya itu apabila kita nak bersyukur kepada Allah, kita melihat benda yang lebih rendah daripada kehidupan kita. Baru kita bersyukur kepada Allah. Kita tidak akan dapat kesyukuran. Kita tidak memikirkan tentang syukur kalau kita melihat sesuatu yang lebih tinggi daripada kehidupan kita. Contohnya kita lihat benda yang tinggi. Bagaimana kita nak bersyukur? Kita melihat benda yang bawah. Andai kata
Orang yang aku lihat ini dalam keadaan susah, miskin, nak makan susah, nak makan, semua susah. Dalam keadaan anak lapar susah, semua susah. Andai kata kalau aku duduk di tempatnya bagaimana? Bagaimana yang saya ceritakan tadi, saya pergi ke habis 200-300, saya fikir balik menangis karena saya memikirkan bagaimana orang susah. Nak pergi hospital, tak boleh nak pergi seperti ini, tak boleh begini, tak boleh bagaimana. Bagaimana? Bagaimana kita nak buat seperti itu? Maka jalan keluarnya adalah melihat seseorang itu dengan mata hati. Lihat seseorang itu mata hati. Sebab apa kondisi kita akan berlaku kesusahan. Susah. Bukan kita hidup senang selama-lamanya, bukan. Bukan senang untuk selama-lamanya. Hidup ni memang susah. Ujian. Ad-dunya darul bala. Dunia ini tempat kita diuji. Allah uji kita. Yang macam-macam Allah Ta'ala uji kita. Kadang-kadang kesusahan, kemiskinan, kelaparan. Tapi ujian itu tanda Allah SWT sayang dan memperhatikan kepada kita. Memperhatikan kepada kita. Bukan Allah nak lepas tangan, bukan gitu. Agar kita ni kembali kepada Allah SWT. Kita harus fikir perkara tersebut. Di mana? Dalam saat-saat tersebut. Dalam keadaan susah, kita susah. Dan kita menolong orang-orang yang susah. Ini lebih afdal sedekah, sebaik-baik sedekah yang afdal adalah sedekah yang paling dalam keadaan dia susah, akan tetapi dia menghulur juga makanan kepada orang. Ada sekarang ini, ya kan, membantu di antara satu sama lain. Ya. Kadang-kadang kita membantu orang yang kita kenali, akan tetapi orang yang kita tidak kenal, kita tidak membantu. Benda salah satunya itu akan disoalkan Allah SWT. Allah akan tanya kita itu. Rombongan-rombongan ini kita akan tanya. Allahu Akbar, dah berapa bulan? Dah berapa bulan kita ini tidak pijak di masjid. Tidak bertemu dengan mereka-mereka. Hanya dibuat live sahaja seperti ini. Alhamdulillah, ada teknologi, ya kan? Seperti ini, kita boleh sampai juga dakwah kita ke jalan Allah SWT. Kita boleh sampai juga jalan kepada Allah SWT. Ini yang kita mahu. Ya, yang ada di luar sana. Saya nasihatkan diri saya. Saya menguatkan diri saya sendiri. Agar kita saling-saling membantu di antara satu sama lain. Walaupun sedikit. Istiqamah dengan kebaikan tersebut. Di dalam Quran menyatakan, apabila orang meninggal dunia, dia sering minta kepada Allah SWT untuk kembali di dunia. Orang meninggal dunia ini, dia minta kepada Allah untuk kembali di dunia. Dan fa'asaddaq. Apabila dia minta untuk kembalikan di dunia ini, apa yang dia minta? Dia minta, ya Allah, kalau kamu kembalikan aku di dunia, maka aku akan keluarkan hartaku di jalan Allah SWT. Aku akan keluarkan hartaku di jalan Allah SWT. Hakadha. Ini. Jadi memerlukan tulul yad, panjang tangan kita di saat-saat kita kesusahan. Saya sering dapat panggilan daripada orang-orang yang susah. Saya memohon kepada Allah SWT, ya Allah, hantarkanlah rezeki kepadaku agar aku tolong mereka-mereka ini, ya Allah. Seperti mana kita nolong anak-anak yatim di tempat kita, anak-anak susah di tempat kita, anak-anak miskin di tempat kita, seperti itu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita sambung lagi kuliah akan datang. Dan saya jelaskan lagi di sini, ya kan, mana lebih dahulukan, kalau tidak ada pandemik, kalau tidak ada kesusahan, adalah korban ini lebih utama. Kita sunat muakkad apabila mana lebih baik korban dengan sedekah. Maknanya lebih baik korban bukan saat pandemik. Ya kan? Saat sekarang ini adalah lebih baik sedekah orang yang memerlukan, sangat-sangat memerlukan. Sedekah ini lebih baik daripada korban. Banyak pendapat menyatakan seperti ini. Kalau potong video saya ini akan jadi fitnah. Akan jadi fitnah. Jadi yang jumhur ulama, korban ini bagus. Tapi jumhur ulama ini tentang kehidupan yang dalam keadaan tidak ada penyakit. Tidak ada kesusahan seperti bunuh diri. Tidak ada seperti ini. Tapi dalam keadaan kondisi sekarang ini seperti ini. Bagaimana orang, tapi yang dua-dua ini lebih afdal adalah dia melakukan dua-dua. Dia melakukan korban, dia melakukan sedekah. Bagaimana orang sedekah luar negara? Ya. Kurban luar negara. Kurban ini lebih baik, yang pertama lebih afdal di tempat sendiri. Di tempat, kalau di Malaysia, di Malaysia. Bagaimana kalau lebih? Kalau di Malaysia tidak boleh korban, kita nak korban, lebih baik. Lebih. Di Malaysia tidak dibenarkan korban kerana menyebabkan wabak penyakit, kita pindahkan korban kita di luar negara. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Jangan kita, yang mampu tu jangan kita sampai menghilangkan urusan sedekah dengan korban.
kedua-duanya ini baik, tapi dalam keadaan sekarang ini adalah sedekah ini. Sebab apa? Pengalaman sedekah ini adalah satu benda yang besar bagi kita lihat dengan mata hati, jangan sampai kita lihat dengan mata zahir. Lihat mata hati, bagaimana kalau keadaan dia susah. Sering saya dapat tanyaan orang miskin, kita hulur seperti itu, kadang kita mampu, kita tolong. Kalau tak mampu pun kita cuba untuk tolong. Wallah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung lagi insya-Allah pada minggu hadapan tajuk-tajuk yang tertentu yang dihuraikan nanti seperti itu. Dan mohon maaf sebesarnya kalau terkasar bahasa, tersilap percakapan, kalau kurang tentang hukum segalanya, saya mohon maaf. Saya ini adalah bukannya pandai, bukannya alim, saya tidak pandai. Cuma sedikit-sedikit sahaja yang boleh. Kalau tidak pandai, saya akan rujukkan kepada guru-guru kita. Guru-guru kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.